Bismillahirrahmanirrahim. Solat bersakit, okey, bukan solat 57. Bukan solat 57. Solat bersakit mampu berdiri tetapi tidak mampu rukuk dan sujud. Qala Rasulullah alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Sembahyanglah berdiri. Ni ada orang kata, mana dalil? Kira dalil lah. Kita buat dalil dia jenuh cari. Tak apalah, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dia tak berani. Dia berani sama kawan-kawan sama-sama cokeng kan dia berani lah, kan. Mana dalil kata sembahyang berdiri tu? Sembahyang berdiri tu merupakan rukun solat. Hang carilah ni mana ada. Tak ada. Ini lah. Kita nak cari ni. Tak apalah, sama-sama cokeng. Tak apa. Sebab tu dia tak berani. Wah, kata dia tak berani kan. Dia kira berani main kau jauh, tak hati lah. Saya kata, Ustaz, saya rasa Ustaz, ukur sembahyang ni, berdiri itu sembahyang sebenarnya tak ada dalil. Dia kata ada. Anak dengar dalil dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, "Shalli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa mudtaji'an." Rawahu Bukhari wa Muslim. Apa itu? Hak tu terjemah saya. Tak, saya tak faham bahasa Arab. Bahasa Arab faham tak faham? Dia belagak. Dia beresensi ada kata tak ada dalil. Boleh kalau tak ada dalil, lah kita bagi dalil. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hang cari memang. Okey, aku dah bagi dalil dah. Bukan hang cari memang dia tu mai tunjuk aku lah. Kita buat doa je. Tadi hang minta dalil kat aku. Aku buat dah kerja aku bagi dalil. Hang kerja hang dah cari mai tunjuk aku pula tangan Allah Subhanahu. Tak tu tinggal bermain tadi tak ada terbiar. Dah kenal ni. Orang kita satu je. Orang kata, "Ustaz, mana dalil hadis?" Ulama malam maksudnya orang kata, "Hal anta min ahli dalil?" Hang ni ahli dalil ke? Kalau aku hafal hang boleh cari kan tak benar? Tak tahu, saya pun tak tahu. Saya cuma orang kata tak ada dalil, saya pun kata tak ada dalil. Orang tidak tiru orangnya. Tuan-tuan tengok dalil dia. Salli qa'iman. Salli itu fi'il amar. Siapa mengaji fiqh? Fi'il amar. Amar itu makna lil wujub. Makna asal dia adalah untuk wajib. Salli qa'iman. Hendaklah kamu sembahyang dalam keadaan berdiri. Amar perintah. Hendaklah kamu kena sembahyang berdiri. Itu dalil bahawasanya berdiri itu merupakan rukun untuk solat. Kita tengok Nabi SAW bersabda, tunaikanlah solat sambil berdiri. Wajibnya sambil berdiri. Apabila tidak mampu, maka lakukanlah sambil duduk. Kalau tak mampu, baru kita duduk. Hukum asal kena berdiri. Kalau tak boleh, baru duduk. Itu dia. Macam kita kata, sesiapa yang melakukan hubungan jenis ketika melakukan haji, maka yang pertama sekali ialah dia hendaklah membayar denda seekor unta. Harga dia RM5,000. Ustaz, saya tak ada duit. Okay. Apabila awak tak ada duit, kira tak mampu lah. Okey, tak apa. Hendaklah memberi makanan. Hendaklah memberi makanan dengan harga RM5,000. Dengan harga RM5,000 dah beli kepada fakir miskin. RM5,000 tu yang saya tak ada, Ustaz. Jadi nak beli unta tak ada, nak beli makanan RM5,000 tak ada. Okey, berpuasa. Berpuasalah selama 2 tahun 3 bulan berturut-turut. Allahu Akbar. 2 tahun 3 bulan berturut-turut. Tak mampu yang pertama, turun yang kedua. Tak mampu yang kedua, baru turun yang ketiga. Tak boleh berdiri, duduk. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka lakukanlah sedaya kamu. Kita tengok di bawah nota riwayat Al-Bukhari. Nabi kata, aku perintah suruh buatlah zakat yang kamu buat, yang kamu mampu buat. Jangan tanya banyak. Buat apa? Berdasar pasal apa Nabi buat macam ni, tuan-tuan? Nabi kata, bila aku habis yang buat zakat yang kamu mampu. Jangan tanya banyak.
Kata tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah, juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu Nabi Musa kata kat Abdullah, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa kata kepada kaum dia, sembelihlah seekor lembu. Dia tanya, lembu tu lembu mana? Orang kata sebelah lembu, asal jangan sebelah kambing ya, sudah. Sebelah habis, sebelah apa? Tapi dia bertanya banyak, tanya lepas satu, lepas lain jadi apa? Jadi susah. Okey. Sebab tu Nabi kata tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Okey, cukup. Buatlah cakap mana yang kamu mampu. Berdasarkan kedua tersebut, orang sakit yang tidak mampu melakukan rukuk dan sujud tetapi mampu berdiri, maka dia wajib berdiri. Apabila dia tidak berdiri, lalu solat, lalu duduk di atas kerusi umpamanya, seperti banyak dilakukan orang sekarang, khususnya yang mempunyai penyakit pada tulang punggungnya ataupun lututnya, padahal mereka mampu berdiri, maka solat mereka itu batal dan tidak sah. Garis. Boleh berdiri, tak berdiri, solat itu jadi batal dan tidak sah. Boleh berdiri tak? Tak boleh. Itu yang duduk berjalan tu. Yang duduk berjalan tu okey. Ustaz, kalau saya berdiri di rumah, saya hitam. Itu contoh lain. Tapi ni kira berdiri, sembang kita setengah jam. Sembang kita setengah jam, tak ada masalah apa-apa. Sembayang lebih kurang 5 minit je. Tapi dia duduk atas kursi, maka solat dia tu batal dan tidak sah. Kena jaga dia lah. Tapi tuan-tuan jangan duduk jelil pula. Orang payah duduk kursi. Kita lepas ni tak ada memang lah. Tak kata betul. Tak. Kita tak tahu pasal apa dia duduk orang. Pasal apa dia duduk kursi. Pasal apa dia duduk kursi. Hanya dia saja yang mengetahui. Tapi segi hukum, kita kena mengaji. Kita mampu berdiri atau tidak mampu berdiri. Kalau kita mampu berdiri, kena berdiri. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka apa? Hanya kita saja yang tahu. Tak payah ada orang aku tak boleh berdiri ya. Waktu aku duduk di kursi tak boleh. Mantap lah. Tapi kita sendiri mau tahu lah. Kalau kita mampu berdiri, kenapa? Kena berdiri. Okey, itu dia. Mereka telah meninggalkan kewajipan berdiri padahal mereka mampu melakukannya. Apabila mereka melakukan rukuk dan sujud, mereka boleh menjondongkan badan sambil duduk di atas kursi semampu mereka. Hal itu dilakukan supaya tidak membahayakan kesihatan badannya. Jadi tuan-tuan, kita macam mana? Kita boleh berdiri, kita berdiri. Allahu Akbar. Yang kita tak boleh pada rukuk ke sujud? Rukuk tak boleh kan? Tak apa, berdiri. Kita nak rukuk tak boleh. Tak apa, kita duduk. Pelok nak rukuk lagi, kita buat apa? Kita duduk. Jangan daripada mula lagi dah apa? Kita duduk macam ni. Padahal kalau kita sembang orang, kita boleh sembang setengah jam. Tak ada masalah. Artinya kita mampu berdiri. Kecuali kita bersembang orang, elok lebih kurang seminit lagi. Ustaz, saya nak abah, Ustaz, saya nak abah. Itu cerita lain lah. Tapi kalau boleh sembang sampai setengah jam, jadi tuan-tuan kena apa? Kita kena berdiri. Allah. Pada saat lagi kita nak rokok. Masalah dia nak rokok yang apa? Yang tak boleh. Okey, tak apa. Kita duduk. Kemudian Allahu Akbar. Dan kalau mampu sujud, kena sujud. Ada orang yang apa? Yang dia tak boleh itu cuma rokok saja. Dia sembahyang sambil duduk. Salah tuan-tuan, salah. Boleh saya tunjuk bawah sikit lah. Dia boleh sujud tapi dia tidak sujud. Ini salah. Solat yang macam ni salah. Okey, saya tunjuk di sini ya. Daripada awal lagi dia sembahyang duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal dia boleh sujud.
dia boleh sujud. Yang dia tak boleh, kita pun tak faham. Tak siapa dia duduk macam ni. Allahu Akbar. Sepatutnya dia macam ni. Kalau dia rukuk macam mana? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia kena lagu tu. Pasal apa? Pasal dia mampu untuk sujud, maka dia kena sujud. Kalau dia tak boleh sujud, itu contoh dia lain. Kalau dia tak boleh sujud, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kita tanya siapa mayang tu tak sujud, dia tak boleh. Ustaz, saya kalau sujud ya saya puasa kepala kembang. Saya mesti tak boleh bangkit dia ya. Tahu tak, mesti rebah tu. Itu contoh dia lain. Tapi dia boleh apa? Dia boleh sujud, wajib kena sujud. Berdiri boleh, kena berdiri. Allah. Okey, kena ingat Ustaz, saya bayar dah belas tahun dah lagu tu. Dia artinya dah sidap dah belas tahun dah. Astagfirullahalazim. Okey, sebab jam mana kita dulu kita tak ini. Dah ini dah kita tahu kita boleh berdiri, kita kena apa? Kita kena berdiri. Berdiri betul. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah di sini beberapa saya teruskan dia panjang sangat dia dari dalam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Kalau orang yang tak ada duduk, dia boleh berdiri. Duduk, tapi bila lepas itu dia nak bangkit untuk berdiri boleh dah tak boleh. Dia orang yang tak boleh jack ni atas. Dia orang duduk, dia boleh mula diri boleh, rokok boleh. Tapi bila lepas itu dia nak bangkit sebab dia susah Allah. Sebab dia tak boleh, dia tak sujud mula-mula. Dia nak sujud tak boleh? Maksudnya dia sujud dah boleh lah. Tapi bila nak bangkit balik rakaat kedua, jadi makna tak boleh lah. Tak boleh. Kita tak boleh lah. Kalau dia tu boleh sujud, tiba-tiba dia tak boleh nak bangkit, terus nak ada orang dah lepas rakaat dia duduk tu. Sebab dia tak boleh bangkit. Dia sujud saja dia tak boleh apa? Rakaat kedua dia tak boleh bangkit, dia boleh duduk ataupun dia tak boleh tahiyat sujud lah. Maksudnya dia boleh bangkit tapi setakat untuk macam duduk tahiyat itu di antara dua. Duduk antara dua sujud, duduk antara masakan yang mampu. Masakan yang mampu. Kita tahu kebolehan kita sendiri. Kalau tuan-tuan rasa boleh berdiri, berdiri. Kalau rasa berdiri pun kita nak berdiri, kita pun boleh. Tanya tuan-tuan, kita pun boleh, tak ada masalah. Kita orang berdiri ni kan, kita berdiri kan, kita berdiri kemudian Allahu Akbar, berdiri tuan-tuan lebih kurang dalam beberapa second, tentu kita rasa macam dah apa? Rasa macam pening kepala, terus duduk tak apa? Pening kepala terus kita duduk. Duduk je. Tak ada masalah. Boleh tak? Yang jadi masalahnya adalah orang mampu berdiri tiba-tiba dia apa? Dia sengaja. Kita tahu berdiri sila. Jangan kira orang. Orang lepas ni payah orang, nak payah tak boleh payah orang. Tak, kita tahu tentang diri kita. Okay. Biar macam ada satu di Masjid Nur Sebatang. Lepas memang Masjid Ustaz, dia tu pasal macam dia boleh sujud, kan? Dia boleh sujud. Tapi duk tengok dia payah macam tu kan, tapi dia tak sujud. Oleh kerana saya kenal dia, saya boleh tanya dia. Ada mana boleh sujud tak? Dia tak boleh sujud, tapi nak pakai boleh tak boleh? Kalau sujud dia nak pakai boleh tak boleh dia tak? Dia bisa try lah dulu. Dia sujud, itu nak pakai tak boleh. Sekarang macam tu. Lepas tu lepas itu dia tak buat. Dia terus bayang apa? Dia tak sujud, dia buat sampai duduk antara dua sujud. Okey, boleh. Atas kemampuan kita sendiri. Ada lagi soalan? Kalau kaki semut kan, kita bukan sakit. Kadang-kadang kan kita duduk lama, kaki semut, nak berdiri kepal ke. Kalau kaki tu macam mana tak? Kita tak itu kan, benda dia hilang balik. Lepas tu dia semua, lepas tu dia boleh. Lepas tu dia boleh. Kita tunggu dia sampai tengah berdiri. Kita dah sedang berdiri kan? Tak, maksudnya kita tengah sujud nak bangun balik tu, kita kaki kita tu. Ya. Kita dah bersemut macam apa? kepal. Tunggu sekejap balik lah. Sekejap kita dah okey lah. Kau dah okey. Kebas lah, kita pakai kebas. Wah, pakai semut. Sesebut. Kita pakai kebas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma hamdan ala hadzal kalam wa rahmatan wa rasulan. Allahumma zidna anna wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina